Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, Sembang Kopi O bagi edisi 25 hari bulan 10 2020. Seperti biasa, kita berstream secara langsung daripada tingkat 7 bangunan UMNO Alustar Kedah Darul Aman. Inisiatif penerangan ini ataupun inisiatif siaran langsung ini adalah daripada bahagian penerangan UMNO Negeri Kedah yang diurus takbir oleh Yang Berhormat Datuk Suraya Yaakob, yang dinaungi oleh Datuk Seri Jamil Khair Baharom, pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Tajuk kita hari ini sangat panas, gencatan politik 2-3 hari ataupun 2-3 minggu sebelum ni pun kita dah mula berbincang. Dikatakan pada pukul 2.30 sebentar lagi akan diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu bagi membincangkan apa kaedah yang terbaik bagi negara kita Malaysia. Bersama saya, dua orang panel yang cukup hebat. Yang pertama sekali, di sebelah kiri saya, Saudara Noran Zamini Jamaluddin, Setiausaha Akhbar Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Ramai orang panggil dia Mak Long. Dia kata isteri dia pula orang panggil Pak Long. Abang Noran ni bukan saja SUA, dia juga naib ketua UMNO bahagian saya sendiri, bahagian pokok SENA, dan merupakan penceramah bagi UMNO Malaysia. Di sebelah kanan, seorang yang pastinya berintelektual tinggi dengan gelaran doktor di depannya. Bersama saya Dr. Masliha Harun, Exco Puteri UMNO Malaysia. Tuan-tuan, sebelum kita mendengar jawapan-jawapan, sebelum kita mendengar perkongsian daripada para panel kita, mana-mana yang baru tengok, baru masuk live tu, pakat share, pakat hantar dalam grup-grup WhatsApp UMNO, cawangan, bahagian dan sebagainya, supaya apa yang diberikan, supaya apa yang disampaikan oleh panel-panel kita pada hari ini dapat disebar luas, dapat dikongsi bersama-sama. Sebelum kita pergi ke soalan panas, saya minta dulu yang pertama, Saudara Noran, ceritakan sikit latar belakang diri, pengalaman politik, dengar kata pernah bersama keluarga negarawan dan sebagainya. Silakan, Saudara Noran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati adik saya lah, adik Aiman, selaku moderator pada pagi ini dalam forum Sembang Kopi O. Saya pun dah lama tak bersiaran Sembang Kopi O ni. Zaman kita membangkang dululah. Lama sangat dah saya pun tak ke udara di sini. Alhamdulillah, terima kasih bagi Badan Perhubungan UMNO Negeri yang jemput Abang Noran mai pada pagi ini. Juga tak lupa kepada sahabat baik saya Dr. Masliha Harun, Exco Puteri UMNO Malaysia, jauh mai pada Kuala Lumpur. Terima kasih. Okey, Doktor, sepanjang perjalanan. Okey. Hujan tak sana semalam? Hujan, sikit-sikit renyai. Okey. Serba sedikitlah. Saya, Abang Noran ni kadang-kadang lawan ni kalau sebut nama Noran tu setengah tempat dia tak tahu. Dia panggil Mak Long. Kalau sebut Mak Long PTPTN dia kenal. Jadi secara ringkasnya, memang saya dulunya pernah menjadi pegawai khas kepada Datuk Seri Mukhris. Ketika Datuk Seri Mukhris menjadi Menteri Besar Kedah, saya sempat berkhidmat dan sempatlah bersama dengan keluarga Tun M ketiga tu. Tetapi apabila Datuk Seri Mukhris membawa haluan menubuhkan parti PPBM masa tu, saya kekal dengan UMNO serba sikit, dan pernah bertugas dengan Jabatan Ihwal Khas menyediakan laporan politik selama lebih kurang 14 tahun lebih ketika itu, dan menjawab jawapan sebagai naib ketua UMNO bahagian buat masalah ni di bahagian pokok SENA, dan alhamdulillah sekarang bertugas di Kementerian Tenaga dan Sumber Asli lah sebagai Setiausaha Akhbar kepada Datuk Syamsul Anwar Nasrah. Tu lebih kurang macam itulah serba sikit untuk pagi ni. Terima kasih Abang Noran. Tu dia, kalau dengar dia punya sejarah tu berapa puluh tahun tu dia pada mula-mula masuk politik tu. Saya mula menyampaikan ceramah untuk PRU ketika umur 16 tahun di Kampung Budi Pokok Senah. Tingkatan 4 saya menyampaikan ceramah umum dalam umur 16 tuan. Jadi taklah lama sangat, tapi ada 20 tahun lebih saya. Cukup lama tu tuan-tuan. Baiklah, di sebelah kanan saya daripada UMNO bahagian Lembah Pantai,
Jadi Dr. Masliha, ceritakan sedikit kepada kami macam mana perjalanan karier politik Doktor sampailah sekarang dengan Exco Puteri UMNO Malaysia. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Moderator, Saudara Aiman kita. Saya hormati Tuan Noran Zamini atau kita panggil Mak Long kan tadi. Dan terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada Badan Hubungan Negeri Kedah, tim penerangan khususnya. Saya Dr. Masliha binti Harun. Saya hari ini Ketua Puteri Lembah Pantai, UMNO, bahagian UMNO Lembah Pantai. Saya bermula kalau nak ikutkan perjalanan politik saya mungkin tak selama daripada Mak Long lah. Tapi saya mula berjinak-jinak dengan politik sedari umur 18 tahun. Saya melihat ayah saya berpolitik. Jadi dari situ membuatkan bila saya nampak dengan mata saya sendiri bagaimana bantuan-bantuan yang diturunkan pada ketika itu daripada UMNO untuk rakyat. So dari situ saya berminat sebab kita suka kerja-kerja kebajikan yang UMNO lakukan. Jadi saya masuk politik pada umur 18 tahun, menjadi ahli biasa, kemudiannya saya jadi Ketua Puteri Cawangan dan seterusnya AJK Puteri Bahagian dan sehingga hari ini saya jadi Ketua Puteri Lembah Pantai. Alhamdulillah, masa kejatuhan UMNO, kita anak muda lah masa tu kan, kita rasa bangkit nak bantu UMNO. Masa kejatuhan Barisan Nasional pada 2018 apabila Pakatan Harapan mengambil alih, masa ketika itu saya mohon pada kita melalui bahagian dan seterusnya pada melalui wilayah persekutuan lah. Saya ingin mencalonkan diri untuk menjadi Exco Puteri UMNO pada ketika itu. Bagi kita kalah dah tentu, menang tu bonus. Tapi Alhamdulillah hari ini kita berjaya menjadi Exco Puteri UMNO Malaysia. Itulah sedikit perjalanan karier politik saya. Dan dalam tempoh kita 22 bulan menjadi pembangkang tu kita banyak belajar. Pengalaman menjadi pembangkang kita boleh lihat UMNO ketika menang dan UMNO ketika kalah. So hari ini seperti yang mungkin sedia maklum, saya hari ini pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Juga bekerja bersama dengan Tuan Noran di Kementerian Tenaga dan Sumber Asli lah. Baik, Doktor. Itu sedikit Ya. saya. Dia sebenarnya lama mana kita dalam UMNO dan sebagainya tak penting. Tapi semangat kita untuk terus bersama dengan UMNO dalam keadaan susah. Sebab ada yang lagi lama daripada kita, Doktor. Tapi sekarang pada hari ini telah bersama pihak lawan. Itu yang kita patut bangga dengan apa usaha kita buat sekarang ni. Baiklah, sekali lagi saya nak ingatkan yang mana yang baru masuk tengok tu, Alhamdulillah saya tengok. Yang tengah tengok siaran kita sudah mencecah lebih 300 orang pada waktu sekarang ni. Share lagi bagi lebih ramai lagi tengok. Baiklah, saya akan terus ke soalan Abang Noran. 2-3 hari ni ataupun seminggu kebelakangan ni, gencatan politik tu menjadi satu isu yang sangat panas. Pada hari itu mula-mula Datuk Seri Ahmad Maslan dalam satu statement di PWTC mengatakan UMNO pertimbang untuk tarik balik sokongan kepada PN. Kemudian beberapa hari selepas itu Datuk Seri Zahid Hamidi dalam kurang 8 hari selepas itu kata kita menyokong PN dan nak gencatan politik. Apa itu sebenarnya gencatan politik, Abang Noran? Okey, terima kasih. Soalan ni memang jelas hari dua ni panas. Saya akui cuaca politik negara kita dalam minggu lepas dan minggu ni dan kemuncaknya saya rasa hari ni akan semakin panas sebab ekoran polemik politik yang kebetulan berlaku di ketika ini. Dan disusuli pula dengan kita berada dalam konflik tangani COVID-19 juga pada gelombang kedua yang agak nampak tidaklah kritikal sangat, tetapi dia peningkatan kes itu menyebabkan dalam masa yang sama kekalutan ini berlaku. Baik, sebelum saya jawab soalan genjatan senjata ni, sebenarnya saya ada juga orang tanya saya, kita maklum lah dah bertugas di kementerian, awak tak ceramah dah. Sebab dulu 22 bulan ketika pembangkang memang hampir setiap hari saya berceramah. Jadi selepas saya masuk bertugas pun masih ada jemputan-jemputan. Ada juga walaupun taklah sebanyak dulu. Tetapi oleh kerana musim COVID-19 ni, saya nak cerita sikit sebab ada orang kata maklum dah kerja sana tak ceramah dah lah ni. Kan? Jadi saya nak cerita program ceramah ini dia perlukan permit ceramah.
permit ceramah ni perlu dapat di balai polis, kebenaran pihak polis untuk penceramah ini menyampaikan ceramah. Dan dalam musim COVID-19 ini memang kita semua sedia maklum bahawa semua agensi kerajaan terutama pasukan keselamatan sedang menumpukan sepenuhnya kepada agenda menangani COVID-19. Kan. Jadi pihak polis juga menasihatkan kalau boleh, sebab bila nak buat ceramah ni dia ada audiens yang akan mai. Jadi kalau boleh pihak polis kata kita nak elak daripada orang berkumpul. Saya duk pergi ceramah ni taklah banyak sangat audiens saya tu, tapi kadang-kadang 3-4 ribu pun ada. Jadi untuk elak pada rakyat berkumpul, saya pun faham dengan keadaan tu. Saya maklumkan kepada pihak penganjur buat masa ini di musim COVID-19 ini kalau boleh tu kita slow down dulu. Sebenarnya genjatan ni maklum buat lama dah. Sebelum Presiden Umum pun saya bagi tahu buat masa ini kita tumpulah sepenuhnya kepada kawalan untuk menangani COVID-19. Sebab tu yang ceramah saya kurang. Lagipun ceramah dulu pun ada jemputan. Baru saya pergi, orang tak jemput kita nak ceramah kat siapa? Jadi berbalik pada soalan. Genjatan ni satu perkataan yang saya kira orang sudah familiar mendengar perkataan genjatan. Sebab kita daripada dulu lagi tambah orang yang berjinak dalam politik, dia ada genjatan senjata yang kita dengar dulu buka berita aja. Tambah bermula awal 90-an dalam krisis perang Teluk di Iraq ketika itu. Masa tu telinga kita ni genjatan ni tak asing bagi orang Malaysia pun. Duk tengok berita CNN, Cable News Network, duk abang tu kita duk tengok. Genjatan ini merupakan satu perkataan yang bermaksud berhenti. Berhenti Sat. Kalau genjatan senjata tu berhenti perang Sat. Itu pada sudut perang fizikal. Contohnya kita tengok baru ni apabila genjatan senjata yang dibuat antara Yusuf Tayyip Erdogan, pimpinan Turki, dan juga Vladimir Putin, Rusia. Ekoran krisis di Idlib, Syria yang memberi risiko kehilangan nyawa sebanyak 1.5 juta pelarian ketika itu. Akibat kita mengambil kira masa itu kepentingan nyawa rakyat itu lebih berharga, maka dua kuasa besar ini mengambil keputusan untuk genjatan senjata. Kita berhenti Sat. Berhenti tu kenapa? Berhenti kerana kita memikirkan pada saat itu menjaga nyawa manusia itu lebih penting. Jadi sebab itulah genjatan ni kita berhenti Sat. Cuma dalam konteks genjatan yang kita forum pagi ni adalah genjatan politik. Genjatan politik ni maknanya kita perang politik tu berhenti Sat. Berhenti sekejap. Sat orang Kedah, Kuala Lumpur berhenti sekejap. Berhenti sekejap kerana ketika ini negara kita dilanda krisis wabak COVID-19 yang meruncing sehingga memberi kesan yang negatif bukan saja kepada masyarakat tetapi juga kepada ekonomi negara. Maka Presiden UMNO, Parti UMNO, walaupun dalam apa juga polemik dan krisis politik yang mungkin tidak memihak, ada perkara-perkara setengah yang tidak berlaku adil kepada UMNO, tetapi UMNO sanggup merendah, kita berjiwa besar, kita berhenti buat seketika kerana kita memberi tumpuan kepada usaha yang lebih perlu, iaitu tangani COVID-19. Nyawa rakyat itu lebih bahaya. Bermakna UMNO membuat genjatan politik ini mengambil kira kepentingan nyawa rakyat buat ketika ini. Kita tinggalkan dulu hal-hal lain berkaitan politik sebab kita nak berhenti terus tak boleh. Mungkin berhenti sementara. Sebab krisis politik ini perlu diselesaikan juga. Nak selesai krisis politik mesti dengan cara politik. Cuma keadaan semasa buat masa ini tidak sesuai. Maka Presiden UMNO berjiwa besar, apa juga hal-hal lain, walaupun mungkin ketika ini kita terpaksa berkorban banyak benda, tetapi demi rakyat, maka genjatan politik ini saya tengok adalah satu benda yang sangat wajar. Dan lebih kurang itulah kenapa pimpinan UMNO membuat keputusan untuk genjatan politik. Cantik jawapan sudut pandang Abang Noran berkenaan dengan genjatan politik. Dia cerita panjang-panjang tu, ringkasnya berhenti Sat. Sebab nak main politik apa tengah-tengah COVID ni. Semalam pun negara kita mencatatkan jumlah kes COVID tertinggi. Sudah melebihi 4 digit, 1,200 lebih. Lagi satu sikit Aiman, dan genjatan ini bukan satu perkara yang baru. Di zaman Rasulullah pun Nabi buat dulu dah. Kalau kita tengok kronologi ekoran berlakunya sehingga tercapainya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah tu, antaranya ialah kerana nak menjaga masalah umat ketika itu, nak menyelamatkan nyawa orang. Maka benda ni bukan asing, zaman Rasulullah pun dah berlaku. Jadi genjatan politik ni bukan benda yang asing, pasti ada sebab
yang membuatkan kejahatan politik itu dicadangkan dan sebagainya. Jadi maklum awal tadi duk cerita pasal apa orang nak rindu apa semua kena faham. Permit yang maklum cakap tu adalah permit di bawah Peaceful Assembly Act 2012. Susahlah ni polis nak lului disebabkan COVID dan sebagainya. Baiklah Dr. Maslihah, tadi Abang Noran cerita dekat kita kejahatan politik. Dia bagi contoh perang Teluk, dia bagi contoh Erdogan, Vladimir Putin, sampailah ke zaman Nabi dia cerita. Doktor, soalan panas daripada saya. Ada sekelompok dalam UMNO yang mengatakan gencatan politik ini adalah satu langkah ke belakang ataupun tanda ataupun penunjuk UMNO ni takut kepada arahan-arahan daripada Kerajaan Perikatan Nasional, terutamanya Tan Sri Muhyiddin. Ulas sikit bab tu. Pertama sekali kita lihat pada persoalan persoalan adakah gencatan politik ini menampakkan UMNO kalah dalam rundingan bersama Perikatan Nasional. Saya amat tidak bersetuju dengan kenyataan tu. Kerana kita seharusnya menyambut baik tindakan Presiden iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kerana ini menunjukkan bahawa UMNO ni sebenarnya dia mendahulukan kepentingan rakyat dan terus mengutamakan agenda membantu rakyat dalam situasi wabak pandemik COVID-19 ini. Cuba kita duduk sebenarnya dalam situasi rakyat hari ini. Kita lihat kebanyakan mereka ni dah terkesan dengan isu kesihatan, isu keselamatan, kadar pengangguran yang tinggi dan masalah ekonomi yang kian meruncing. Malah terdapat kedai-kedai ataupun bisnes yang terpaksa tutup akibat wabak pandemik COVID ini. Kita ingat nombor-nombor ini. 745,100 orang jumlah penganggur yang ada di negara kita. 5.6% kadar kemiskinan negara kita. Malah unjuran KDNK negatif 4.0%. Terkini seperti yang tadi Tuan Aiman bagi tahu, hampir 1,200 kes malam COVID dan sehingga kini 8,966 kes aktif COVID. Jadi, amatlah tak wajar sekiranya kita nak terus orang kata berpolemik politik, merebut kuasa dan tidak mempedulikan agenda rakyat. Kini sebenarnya rata-rata rakyat dah muak, marah, ada yang kesal, kecewa kerana bagi mereka ahli politik tak berhenti merebut kuasa dan berpolitik. Oleh itu saya rasa tindakan Presiden itu dilihat amat wajar dan berketepatan dengan waktu yang mengatakan ataupun menampakkan bahawa kita sangat matang dan UMNO membuktikan bahawa kepentingan rakyat, agenda rakyat itu didahulukan dan diutamakan lebih daripada segala-galanya. So hari ini kita boleh kata rakyat menilai bahawa ini juga sebenarnya kita boleh beritahu kepada rakyat di luar sana ia adalah satu pengurusan persepsi yang bagus. Dengan tindakan Presiden tadi tu dia menunjukkan satu pengurusan persepsi yang terbaik di mata semualah. Itu sebersedikit pandangan saya. Jadi saya tidak setuju jika mengatakan bahawa tindakan yang kita ambil kejahatan politik ini adalah tidak wajar. Malah sangat wajar dan berketepatan dengan waktu dia. 5.6% kadar pengangguran adalah yang tertinggi in recent years ya doktor. Jadi kita risau jugalah kalau kata kejahatan politik ini tidak diteruskan, pelabur-pelabur terus lari dan ekonomi terganggu yang mungkin boleh mencecah 6% dan sebagainya. Betul. Kita pun terkejut apabila, bukan terkejutlah. Kalau dulu, kalau kita tak tahu COVID ni wujud, kita tak sangkalah KDNK bagi 2020 ni nak capai di baras negatif dan sebagainya. Betul, kita tak Baiklah, itu penerangan daripada Dr. Maslihah. Kita berbalik kepada Abang Noran. Abang Noran, saya tengok di Twitter, di Instagram, di Facebook, tak kisahlah orang UMNO ke bukan orang UMNO, ada yang setuju, ada yang tak setuju dengan Presiden. Katanya, yang tak setuju ni kata ibarat kita kejahatan politik ni, kita menyokong Tan Sri Muhyiddin untuk terus berada di dalam Perikatan Nasional, berada sebagai Perdana Menteri Perikatan Nasional, katanya dalam keadaan tak ada majoriti. Macam mana tu Abang Noran? Memang saya sendiri pun tengok dalam komen-komen netizen khususnya dalam media maya. Ada yang setuju tindakan Presiden, ada yang tak setuju. Ada juga yang kata macam Aiman kata tadi lah. Presiden seolah menyokong pula Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya.
Abang Nora nak singkat balik asalnya penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional ini, kita terwujudnya Perikatan Nasional ni apabila parti-parti dalam Perikatan Nasional antara parti UMNO, parti PAS, PPBM, GPS di Sarawak, PBS Sabah dan juga STAR. Solidariti Tanah Airku. Ni parti-parti Perikatan Nasional. Okey. Gabungan ini mengambil keputusan untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional adalah asasnya dulu ni kita sokong Tan Sri Muhyiddin ni kerana ketika itu rakyat tidak mahu lagi bertuankan PH sebagai tunjang kerajaan yang mengemudi negara di peringkat federal. Kerajaan PH yang didominasi oleh DAP ketika itu mula dilihat rakyat sebagai kerajaan yang gagal menguruskan negara. Dan ini terbukti. Kita tengok banyak ketika itu kepincangan-kepincangan yang berlaku yang memudaratkan negara kita. Itu semua orang boleh saksikan dalam tempoh 22 bulan PH memerintah. Dan kemuncaknya kita tengok apabila banyak penyelewengan, perkhidmatan tak sampai kepada rakyat. Bab janji ni terus ada contoh lagi lah. Manifesto yang dimungkiri dan sebagainya tu. Jadi asasnya kita nak menolak PH. Dan dalam siri-siri pilihan raya kecil, ternyata rakyat juga bersetuju untuk menolak PH. Kita menang ketika tu 7 PRK berturut-turut. Di mana tempat pun, sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah ketika itu last dengan Kimanis di Sabah tu, rakyat bersetuju supaya PH ini perlu dikeluarkan daripada pentadbiran negara. Maka atas asas tu, kita bersetuju bergabung dan bersetuju Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Okey, dan apabila sudah membentuk kerajaan hari ini ada biasalah mungkin dalam coalition bersama dengan PN ni kita katalah ada 20 perkara kita telah menteraikan. Mungkin bukan semua, mungkin 15 kita tu tidak ada masalah. 15 perkara okey, cuma ada 3-4 perkara yang mungkin ada sikit perbezaan, ketidakpuashatian tentang mana-mana dalam Kerajaan Perikatan Nasional ni. Tetapi dalam konteks yang sekarang ini, yang Presiden UMNO membuat gencatan politik ini, kita menyokong Tan Sri Muhyiddin atas asas Perdana Menteri setelah merujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia merasakan bahawa buat masa ini tumpuan sepenuhnya perlu diberi kepada cara menangani COVID-19. Maka atas asas menyokong tangani COVID-19 itu, Presiden kita telah pun bersetuju dan telah pun membuat gencatan politik ini. Jadi rakyat kena faham gencatan politik ini asas kepada, dan memang kita menyokong. UMNO ni bukan dia nak tak sokong semua perkara yang baik. UMNO akan sokong. Kira bukan saya saja sokong Tan Sri bukan saya lah. sokong. Daripada dulu lagi UMNO sentiasa mengutamakan rakyat. Saya kerja dengan Datuk Samsul, saya tahu Datuk Samsul selalu pesan, dia kata Noran, dalam apa juga kita buat, dasar apa polisi kerja pun utamakan rakyat. Jadi apa yang UMNO buat ni juga, kita atas asas kesepakatan persetujuan untuk tangani COVID-19 itu, atas asas itulah kita menyokong Tan Sri Muhyiddin ketika ini untuk tangani itu. Kalau kata COVID-19 ni tak ada, mungkin keadaan berbeza. Itu kita tengok juga apa kan, sebab buat masalah ni macam tu. Jadi maknanya rakyat kena faham. Kita biasalah berbeza pendapat, itu biasa. Tetapi rakyat kena faham bahawa fokus sekarang ini ialah persetujuan Presiden UMNO atas asas Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan kerajaan kita yang buat masa ini dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin memberi penumpuan kepada tangani COVID-19. Kalau ikut tu kepimpinan UMNO boleh saja push untuk pertimbang sampai ke akhir, tapi dalam masa 8 hari saja dia umur gencatan. Kalau untuk kepentingan parti UMNO, kalau UMNO ini tidak mengambil kira kepentingan rakyat, kita boleh saja proceed dengan apa yang ketidakpuasan hati sebelum ini. Tetapi memandangkan kepentingan rakyat itu melebihi segala-galanya, maka pucuk pimpinan UMNO membuat gencatan politik, dan kita menyokong Tan Sri Muhyiddin atas asas sama-sama membasmi COVID-19. Jelas tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dikatakan oleh Abang Noran kita ni, maklum kita ni, apa yang dilakukan, gencatan yang dinyatakan oleh Presiden hanya selepas 8 hari statement Datuk Seri Ahmad Maslan adalah berfaktorkan COVID-19, tidak mahu ada lebih lagi perang politik yang berlaku dalam negara kita. Berbalik kepada Dr. Masliha, adakah gencatan politik ini dapat meredakan krisis politik?
Dan adakah gencatan politik ini bagi kelebihan politik kepada UMNO ataupun gencatan ini hanya akan memburukkan lagi keadaan UMNO dalam Perikatan Nasional yang katanya selama ni daripada segi pembahagian kerusi kabinet tidak Adil. begitu adil dan sebagainya. Adakah gencatan politik ini menuju ke arah memberi peluang kepada UMNO dalam Perikatan Nasional atau sebagaimana, Doktor? Seperti yang saya cakapkan tadi, Mhm. gencatan politik ini banyak kebaikannya. Kenapa kita perlu ambil, macam Maklum kata, berehat sebentar? Ya. Okey, kerana gencatan politik ini perlu berlaku ataupun kena ada kerjasama semua pihak. Tak bolehlah kita je kenjat, parti-parti lain tu tak buat gencatan, betul tak? Jadi dia tak capai kata sepakat sekiranya kalau orang lain tidak bekerjasama. Kita kena ambil semua langkah-langkah gencatan politik ini dan parti-parti lain kena ambil peranan juga. Hanya kerana apa? Kerana kita nak fokus agenda menangani COVID itu tadi. Okey? Dan barulah kita boleh menguruskan kebajikan rakyat dengan baik dan kerajaan boleh memantapkan ekonomi negara dengan baik serta kita nak jalankan segala polisi-polisi yang baik untuk rakyat tu dapat dijalankan dengan berkesan. Tetapi jika gencatan politik ini tidak mendapat kerjasama daripada semua parti politik yang lain, maka krisis politik ini tadi tidak akan berkesudahan. Inilah yang terjadi pada ketika ini. Jadi tentang persoalan bahawa adakah gencatan politik ini dapat meredakan krisis politik, saya ulang semula, jika semua parti-parti politik mengambil ataupun membuat peranan masing-masing dan mengambil kerjasama melakukan gencatan politik, insya-Allah perkara-perkara 4 asas kita tadi untuk membantu rakyat dapat dicapai. Okey. Dengan itu, apabila UMNO mengambil keputusan gencatan politik ni nak niat meredakan sedikit krisis politik, ini dah menunjukkan bahawa kepentingan UMNO adalah untuk rakyat itu adalah segala-galanya. Bukan itu saja, gencatan politik yang dilakukan oleh Tuan Presiden atau parti kita ini sebenarnya telah menutup mulut musuh-musuh politik kita yang mengatakan UMNO gila kuasa, duk berebut kursi tak berhenti, duk bergaduh dalam koalisen Perikatan Nasional. So sebenarnya rakyat boleh menilai UMNO dah full stop. Siapa yang gila kuasa sebenarnya? Itu soalan rakyat hari ini menilai kita. Itu pandangan saya lah. Doktor ada sebut tadi bila Datuk Seri Presiden umum gencatan politik bukan saja UMNO tapi semua parti-parti politik pun kena. Ada doktor tuju dekat siapa-siapa, Hamzah Zainuddin ke apa secara umum ke apa, macam mana? Dia sebenarnya kita boleh kata tepuk dada tanya selera lah kan. Kita tak adalah menjurus ke arah tu. Siapa yang makan cili dia yang terasa pedasnya. Betul. Bersatu pun warna merah macam cili kan. Okey, jadi sharing moderator kita ni. Abang Noran, tadi saya tanya berkenaan dengan kepada Dr. Masliah kata gencatan politik ni kena semua politik dan sebagainya. Jadi apabila Datuk Seri Ahmad Maslan, kita patah balik ke beberapa hari ataupun minggu yang lepas, ketika Datuk Seri Ahmad Maslan kata UMNO pertimbang untuk keluar daripada Perikatan Nasional, kita akan berunding 2-3 perkara dengan Tan Sri Muhyiddin, ada yang kata perbuatan kepimpinan UMNO pada masa itu adalah satu tindakan yang tamak, gila kuasa, pentingkan diri dan sebagainya. Abang Noran sebagai orang yang terlibat dalam Administration of Malaysia, apa sebenarnya yang berlaku dan apa yang nampak di mata Abang Noran? Okey, soalan nampak macam fokus kepada nak kata ekoran daripada apa yang diajukan oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Ahmad Maslan. Dilihat ada setengah orang kata apa UMNO macam tamak, gila kuasa apa semua ni. Saya nak singkat balik. Ini satu kenyataan yang bagi saya boleh disangka dengan mudah. Kalau sekiranya UMNO ni dia gila kuasa. Kalau UMNO ada sikap tamak yang keterlaluan dan gila kuasa, maka tidak terbentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab ketika membentuk Kerajaan Perikatan Nasional, UMNO ketika itu dalam muafakat nasional. BN ada 42 kerusi, PAS ada 18 kerusi. Ini antara gabungan yang paling besar penyumbang kerusi parlimen sehingga boleh membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Sehingga PPBM boleh meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kalau kita nak buat perbandingan,
Kem Azmin Ali ada 10 orang yang keluar yang turut menyumbang 10 kerusi parlimen sehingga terbentuk Perikatan Nasional. Nisbah kalau kita tengok 10 Kem Azmin, BN masa tu 42 kerusi. Tetapi 10 Kem Azmin ini diberi jawatan kabinet ketika itu. Kecuali seorang YB Hasnun, tak silap saya. Yang lain semua menjadi menteri kabinet. 10. BN 42 kerusi. Presiden tidak berjawatan dalam kabinet. Timbalan presiden pun tidak. Kalau kita tengok PAS, walaupun Tok Guru Haji Hadi tidak menjawat jawatan di kabinet, tetapi Tuan Rahim Tuan Man sebagai timbalan mendapat jawatan Menteri Alam Sekitar. Tetapi UMNO tidak diberi. Sama ada presiden ataupun timbalan presiden. Naib presiden di kalangan 3 orang pun cuma seorang saja dipilih. Kalau ikut tamak, UMNO tak akan bersetuju dengan rundingan yang macam tu. Kalau kita pentingkan pos dan kuasa. Tetapi memandangkan demi untuk menyelamatkan pentadbiran negara, UMNO mengalah. Kita bersetuju walaupun dari segi komposisi dan nisbah itu kalau kita tengok pun sudah tidak ada unsur keadilan di situ. Tetapi oleh kerana pemimpin-pemimpin UMNO ini berjiwa besar, demi menyelamatkan negara, ada masalah yang lebih besar daripada itu, rakyat perlu kita bela. Kalau kita asyik politiking tak berhenti ni, yang jadi masalah adalah orang kampung, maka ketika itu walaupun UMNO tidak diberi jawatan, presiden tak ada jawatan, timbalan presiden tak ada jawatan dalam kabinet, tetapi UMNO bersetuju untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Di situ kita boleh tengok dah, tidak ada unsur tamak kuasa dan juga tak ada. Jadi soalan tu bagi saya, rakyat boleh menilai benda-benda macam tu. Sehingga hari ni pun kalau UMNO ini tamak dan nak sangat kuasa ni, saya bagi contoh. Mahkamah telah memutuskan 313 juta duit UMNO itu bukan duit yang boleh dilibatkan dengan UMLA dan sebagainya, memang duit parti UMNO. Mahkamah Aiman selaku lawyer lagi tahulah. Bentuk dah diputuskan di mahkamah dah pun. Tak ada kena mengena. UMNO boleh menuntut balik. Tetapi sehingga hari ni duit tu tak rilis. Orang tak bagi balik kat UMNO pun. UMNO pun tak turun buat demonstrasi pun. Kalau di negara lain, selepas mahkamah sudah putuskan, rasanya dah ada orang yang pergi ke jalanan. Kenapa kita tak boleh akur dengan keputusan mahkamah? Judiciary dah buat dah kan? Kan? Tiba-tiba tak. Tetapi UMNO dia tak duk buat demonstrasi, tak ketawa hala orang Kedah kata kan? Kita tidak ada. So ketamakan kuasa mahaloba tu tak ada. Kalau ada kita petikai dah. 313 juta bukan jumlah yang sikit. Tetapi oleh kerana UMNO memikirkan ada benda yang lebih penting daripada tu, kita fokus kepada masalah rakyat, maka walaupun pembahagian kek itu rasanya ada sedikit ketidakadilan kepada UMNO. Ada jawatan menteri pun, jawatan menteri yang kita tengok portfolio dia tu tidaklah kanan sangat kan. Berbanding dengan Azmin dapat menteri kanan. Kawan-kawan dia 10 orang tu semua jadi menteri kabinet. Di situ pun di sebuah tu kita nampak tak adil dah. Tetapi walaupun dalam keadaan tidak diperlakukan dengan ketidakadilan, demi rakyat, demi menyelamatkan negara, UMNO berkorban, berjiwa besar, kita menerima pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. So soal tamak kuasa tak berlaku bagi saya. Jadi kalau kata nak ulah bab keadaan semasa ni, jangan tengok seminggu dua, kena tengok daripada bulan luar tu. Sebab kalau kita patah balik ke bulan Februari itu, Dr. Masliha, UMNO seperti mana yang dinyatakan oleh kepimpinan UMNO begitu jelas. Kita nak bubar parlimen pada masa tu. Tetapi apabila tiada seorang pun ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, dan istana kemudiannya mengeluarkan kenyataan untuk kita memilih mana-mana yang ada sokongan majoriti, kita memilih untuk menamatkan isu politik pada masa itu dengan memberi sokongan daripada kalangan ahli-ahli parlimen UMNO kepada Perikatan Nasional dan juga Tan Sri Muhyiddin. Jadi kalau kata pada masa tu UMNO tamak halobah, kita push sajalah sampai PRU. Okey. Baik, Dr. Masliha. Soalan seterusnya. Sebelum saya mengajukan soalan seterusnya kepada Dr. Masliha, saya tengok ramai yang mengikuti kita secara langsung. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama kami. Kita telah pun masuk ke separuh masa kedua forum kita. Jadi saya minta sekali lagi, tolong pakat-pakat share bagi ramai lagi boleh dengar penerangan yang sangat-sangat penting berkenaan tajuk kita yang panas pada hari ini, gencatan politik. Kami seperti yang saya sebutkan tadi sedang bersiaran langsung daripada tingkat 7 bangunan UMNO Alor Setar Kedah.
Sembang Kopior ini dibawakan oleh penerangan UMNO Negeri Kedah yang diurus takbir oleh Datuk Suraya Yaakob, yang juga dinaungi oleh Datuk Seri Jamil Khair Baharom, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Pakat-pakat share. Baik, Dr. Mazliha, kita ke soalan seterusnya. Ya. Berkenaan dengan isu-isu Menteri UMNO. Ya, ada yang sembang kata Dr. Noraini ni tak perform, ada yang kata Dr. Adham Baba hilang. Jadi sebenarnya, adakah itu masalah komunikasi ataupun mereka ni memang tak perform? Mereka ni buat kerja tak, Doktor? Mujurlah kita ni pun duduk dalam kementerian, jadi kita pun tahulah sedikit menteri kita perform ke tak kan. Ya. Bagi saya itu sebenarnya persepsi politik Ya. yang cuba dimainkan oleh beberapa pihak di luar sana yang tak suka pada menteri-menteri UMNO kita. Ya. Tapi janganlah kita lihat di sudut yang negatif. Kita tak nak lihat yang positif dia. Kita kena lihat hasil, ataupun dulu kita penjawat awam, kita kata tengok pada KPI-nya. Kalau tiada KPI, tiada keberkesanan dalam polisi yang mereka buat, itu bermakna mereka memang tak buat kerja lah. Ya. Okey. Jadi kita sebenarnya untuk rekod rakyat Malaysia kena tahu bahawa Malaysia ini adalah di antara negara yang terbaik menguruskan pandemik wabak COVID ini, dan terbukti telah mendapat pengiktirafan dunia, malah WHO sekalipun. Okey. Jadi jangan kerana mungkin kita kurang nampak di kaca TV, Datuk Dr. Noraini dan Datuk Dr. Adham Baba, kita nak katakan yang diorang ataupun mereka ni tidak buat kerja. Okey, malah kita perlu tahu hakikatnya menteri-menteri ini tadi, Datuk Dr. Noraini dan Datuk Dr. Adham Baba, mereka merupakan antara tunggak utama dalam sektor pendidikan dan sektor kesihatan. Apa yang menteri buat? Selalunya mereka menyediakan polisi yang baik berkesan untuk rakyat. Mereka mengutamakan menguruskan bajet-bajet yang baik untuk rakyat dan negara. Mereka perlu melakukan strategi untuk negara. Kemudiannya, segala polisi ini tadi akan dilaksanakan oleh penjawat-penjawat awam di bawah kementerian mereka. Jadi nak menunjukkan yang mereka ni sebenarnya ada tugas yang lebih besar lagi untuk negara. Jadi janganlah kerana miscommunication ataupun isu-isu kecil tu yang kita nak highlightkan. Kita lihat kebaikan ataupun kerja mereka tu di sudut yang lebih besar. Okey, nama pun manusia. Tak ada orang yang sempurna. Tapi sekurang-kurangnya saya nak cakap di luar sana, menteri-menteri kita bukan sijil palsu, original tau dua-dua ni. Itu yang sebenarnya. Ya, memang betul Dr. Noraini, doktor itu bukan palsu. Doktor daripada universiti saya juga, Universiti Utara Malaysia. Dan kalau kita ingat patah balik di awal COVID hari itu, Dr. Noraini viralkan isu TikTok dan sebagainya. Saya rasa benda itu adalah miscommunication. TikTok tu macam contohnya banyak kegunaan untuk pendidikan, menyampaikan mesej dan sebagainya. Saya tengok pada hari ini yang mempersoalkan isu TikTok tu juga duk main TikTok. Kita tengok Hannah Yoh sendiri main TikTok. Main Sheikh TikTok Saddiq dalam toilet di parlimen. Sheikh Saddiq pun sekarang menggunakan TikTok sebagai media menyampaikan maklumat dan sebagainya. Kemudian baru-baru ni saya ke Universiti Utara Malaysia. Baru-baru ni dia orang baru saja menutup pusat gerakan COVID yang melibatkan bah sintuk. Saya tanya soalan yang sama, betul ke Dr. Noraini tak buat kerja? Mereka kata untuk pengetahuan, semasa nak dekat raya hari tu ni, apabila ada mahasiswa-mahasiswa yang masih di universiti di seluruh Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi menguruskan pemulangan balik dengan pematuhan SOP dan sebagainya. Jadi it is a matter of miscommunication. Kita semak dulu sebelum share dan sebagainya. Dan kita tengok ada juga portal-portal ataupun akaun-akaun Twitter palsu. Contohnya ada satu ni dia sebenarnya yang betul bernama. Tapi dia buat nama bermana, dia buat berita-berita palsu. Dia kata dia kata Dr. Noraini kata dia saja tarik keputusan last minute sebab budak-budak suka assignment last minute. Benda-benda macam tu yang menghangatkan suasana yang sebenarnya daripada sumber-sumber tidak tepat. Baiklah Abang Noran, soalan seterusnya. Di PRN Sabah
PPBM dikatakan tidak ikhlas. Katanya nak bersama dan sebagainya. Tengok-tengok daftarkan Perikatan Nasional bersama PAS. Ambil pula kerusi-kerusi tradisi UMNO. Yang UMNO menang, mereka ambil, mereka pula menang. Kemudian atas alasan tu juga Ketua Menteri diberikan kepada mereka. Jadi bagaimana kita nak bersama kalau semua ni memberi kesan kepada BN UMNO nanti di PRU 15. Kalau di Sabah katanya Ketua Menteri itu akan diberi kepada orang parti yang menang paling banyak, tetapi mereka ambil pula istilah gerakan ataupun gagasan yang paling besar untuk jadi Ketua Menteri hingga akan dilantik Ketua Menteri daripada kalangan PPBM. Bagi pandangan sikit, bolehkah kita pergi dengan dalam PRU ni? Ni pun demai soalan ni. Soalan ni ada kena mengenal dengan gencatan politik, betul lah kan? Tapi okey, saya seronok bila sentuh soal PRN Sabah ni. Sebab pada hari ni saya nak ambil kesempatan. Nak ambil kesempatan sebelum saya jawab soalan tu sebab selepas PRN Sabah, apabila COVID-19 ni mula menular, salah satu klusternya adalah mai daripada PRN Sabah ni, rakyat banyak yang marah kepada politician, orang politik. Dia marah ni, dia tak kira parti mana dah. Dia marah semua sekali kan. Kononnya orang politik ni menyebabkan penularan COVID-19 ini meningkat. Tetapi harus juga kita tengok macam dulu Dr. Masliha ada bagi saya satu angka. Dia di kalangan pertusan tu orang politik cuma berapa persen saja. Bukan saja orang pergi berkempen, ada orang yang mengambil kesempatan bercuti dan sebagainya. Okey. Saya nak ambil kesempatan ni nak bagi tahu balik, kita bukan nak menuding jari kepada siapa, tetapi untuk keadilan supaya rakyat faham macam mana boleh terjadinya PRN Sabah. Siapa yang nak bubar DUN Sabah ni? Jadi hak tu kita kena cerita. Sebab BN telah pun memohon kepada mahkamah supaya tidak diadakan pilihan raya. BN melalui musaman ketika itu. Kita buat permohonan di Mahkamah Tinggi, kita buat rayuan di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan kalau tak silap saya. Supaya tidak diadakan pilihan raya negeri Sabah. Memandangkan ketika itu COVID-19 ini masih belum reda. Jadi itu permintaan Barisan Nasional dan UMNO ketika itu. Tetapi Datuk Seri Shafie Apdal ketika itu selaku Ketua Menteri Sabah, oleh kerana dia takut dan tidak mahu menyerahkan kuasa, beliau sanggup mengambil risiko mengadakan pilihan raya negeri Sabah. Walaupun Datuk Seri Shafie juga tahu risiko sekiranya diadakan pilihan raya negeri Sabah. Khusus kepada penularan COVID-19. Dan selepas PRN barulah Datuk Seri Shafie Apdal memohon maaf kepada rakyat kerana beliau memilih untuk mengadakan PRN. Jadi ini kesempatan yang saya nak perbetulkan. Jadi kalau nak salahkan UMNO pasal pilihan raya Sabah tak betul. Ada orang kata dah tahu dah lagu tu pasal apa UMNO hantar juga jentera pergi ke Sabah berkempen. Ya, UMNO pergi ke Sabah kerana kita nak buang kepimpinan Shafie parti warisan yang lebih mementingkan legasi kuasa mereka melebihi kepentingan rakyat. Jadi kerajaan yang seperti ini perlu kita tumbangkan. Atas asas itulah jentera UMNO pergi ke Sabah berkempen untuk menumbangkan sebuah kerajaan yang tidak memikirkan kepentingan rakyat. Dan alhamdulillah warisan tumbang di Sabah. Hasil daripada kerja buat antaranya parti UMNO yang bertungkus lumus di sana. Jadi itu kita kena faham dulu peringkat awal. Berbalik kepada soalan, bolehkah kita teruskan kerjasama? Dia dalam Coalition Perikatan Nasional ni, PPBM, PAS, UMNO, kita ni satu permuafakatan. Kita ada konsensus dan persefahaman. Apa juga keputusan yang dibuat mengambil kira kepentingan parti-parti semua ni. Sebab itulah di Sabah ni saya tak keterlaluan lah kalau nak kata UMNO kecil hati pun UMNO layak kecil hati. Sebab UMNO dah berkorban bagi seat kepada PPBM. Atas dasar kita dalam satu konsensus Perikatan Nasional, kita berbesar hati, tak apalah kita korban. Itu seat yang UMNO bagi kepada PPBM. Bukan seat yang susah menang. Seat yang memang UMNO PN duk menang dulu. Kawasan tradisi menang. Kita tak pilih seat yang payah nak menang bagi kepada PPBM. Kerana kita ikhlas dalam permuafakatan Perikatan Nasional.
Setelah UMNO berkorban sedemikian rupa sehinggalah PPBM menang 10 kerusi. Sebab 10 kerusi kawasan boleh menang. Yang UMNO bagi itu. Ikhlasnya UMNO ni. Sebab tu kadang-kadang setengah orang politik bagi tahu kadang-kadang ikhlas dengan bodoh ni lebih kurang. Jadi kita bukan bodoh tetapi kita hormati kawan-kawan kita dalam Perikatan Nasional. Dan kita saling bertindak membuat keputusan demi kepentingan bersama atas faktor tu. Jadi tiba-tiba dalam proses melalui proses pilihan raya negeri itu sepanjang tempoh berkempen itu dia ada beberapa perkara yang dilakukan oleh individu-individu tertentu, pemimpin-pemimpin politik yang hari ini saya tak boleh sebut. Pasal apa? Presiden dah arahkan genjatan politik. Saya tak mau membuka genjatan tu. Masih dalam genjatan lagi. Abang Noran, ala-ala Abang Noran bersembang pasal PRN Sabah dan sebagainya, sebagai salah seorang yang sampai berkempen di Sabah dan sebagainya, saya nak tanya sikit lah berkenaan PRN Sabah sebab bagi saya ini satu benda yang menarik. Kita tengok di media sosial, tak kira lah Facebook dan sebagainya, warisan menguasai media sosial. Ada juga ramalan badan dan agensi yang mengatakan warisan akan menang. Tak kira lah tipis ke apa kan, tapi dia kata warisan akan menang. Macam mana, apa rahsia atau kunci PN dan juga UMNO BN boleh menang di Sabah? Boleh kongsi secara ringkas Abang Noran? Saya tengok memang tak dapat nafikan. Saya ada juga pengalaman pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri. Tetapi apa yang berlaku di Sabah baru ni satu perkara yang saya boleh kongsilah dengan penonton. Cara kempen yang amat dahsyat lah daripada pihak warisan, khususnya tawaran-tawaran yang diberikan dan dijanjikan kepada rakyat Sabah kalau sekiranya warisan dikekalkan untuk menerajui negeri Sabah. Cara kempen dahsyatlah, termasuklah gula-gula dan sebagainya ni. Bukan bagi gula. Kita sini kempen mungkin bagi gula orang kampung. Ini gula-gula dalam bracket semua orang faham. Besar-besaran, dahsyat. Memang warisan dah cuba sedaya mungkin untuk mengambil hati rakyat dengan material. Janji ni termasuklah kalau dulu contohnya di Kimanis tu dia tak tahu nak janji apa sehingga dia berjanji dalam satu dun tu projek 150 juta. Which is macam tak open nak logik, tetapi oleh kerana dia nak ambil undi rakyat Sabah tu, dia bagi tawaran dan juga dia bagi bentuk material yang saya tak pernah tengok dalam siri-siri kempen pilihan raya. Tetapi kenapa dia kalah juga? Kerana pertamanya selain jentera Barisan Nasional dan jentera kerajaan Perikatan Nasional masa itu yang bergerak dengan baik, tetapi sebenarnya kesedaran rakyat Sabah sendiri. Saya pergi ceramah di salah satu kawasan di Papar dan Kota Belud. Sebelum saya ceramah pun rakyat Sabah sendiri dah bagi tahu dah. Dia kata Maklong, di sana pun panggil saya Maklong kak. Sabah pun tahu Maklong. Maklong dia tahu. Dia kata Maklong ni tidak ceramah panjang pun okey bah. Sebab di sini kami pun tahu ini warisan Buyuk sama Paloi. Buyuk dengan Paloi. Saya pun awal itu saya tak tahu tak Buyuk nak tanpa pula dah, Paloi nak tanpa. Jadi Buyuk yang Paloi itu bohong dan penipu. Bodoh dan penipu. Jadi rakyat sendiri tahu. Ini bukanlah rakyat middle class yang ada. Ini orang kampung pun dia tahu. Sebab dia kata kita sini lepas dia menang dulu, satu kali tidak datang ini tempat aku. Jadi kamu tidak datang kempen pun aku sudah tahu mana aku mau pangkah. Jadi majoriti rakyat Sabah sendiri ada kesedaran bahawa warisan parti sekutu kepada PH ini memang parti yang tidak boleh menjamin masa depan rakyat Sabah. Baik Maklong. Dr. Masliha, 2-3 hari lepas ada satu mesyuarat kabinet, mesyuarat khas. Selalunya mesyuarat kabinet ni hari Rabu saja, no? Tiba-tiba baru ni dipanggil pada hari Jumaat yang baru ni, 23 hari bulan 10. Tidak ada satu kenyataan rasmi daripada Perdana Menteri berkenaan apa tujuan mesyuarat tu, tetapi portal The Malaysian Insight antara yang paling awal sekali report mengatakan ada darurat yang akan diisytiharkan, yang seterusnya mencetuskan panik. Saya tengok satu poll ataupun undian yang dibuat di Astro Awani yang mengatakan sama ada darurat ataupun PRU 15. Saya tengok lebih 60% yang pilih darurat, walaupun ramai juga saya tengok di media sosial yang memilih untuk Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan dan melangsungkan PRU 15 dalam keadaan COVID. Soalannya, adakah kerajaan Tan Sri Muhyiddin betul-betul tenat sampai perlukan darurat? Di sini saya nampak
soalan kita ni macam ada dua lah soalan yang kita kena jawab. Ya. Okay? Yang pentingnya apa itu darurat. Mhm. Dan satu lagi, adakah Kerajaan Perikatan Nasional ni tenat? Ya. So, kita nak jawab pun berhati-hati. Kita penjawab awam hari ni. Jadi, sedikit sebanyaklah saya boleh explain. Darurat politik ataupun disebut parlimen ni. Okay, apakah maksud dia? Maksudnya postpone atau tertangguh. Ini bermakna dalam erti kata lain, fungsi parlimen kita, Dewan Negeri juga akan tertangguh. Malah kita faham pada ketika ini sistem demokrasi berparlimen kita juga akan tertangguh. Okey. Tetapi seingat saya last kerajaan melakukan darurat adalah pada 1969. Itu pun disebabkan rusuhan kaum. Kerajaan terpaksa melakukan darurat untuk mereda dan mengawal keadaan pada ketika itu. Jadi hari ini jika Kerajaan Perikatan Nasional ataupun Perdana Menteri kita ingin mencadangkan supaya darurat sekali lagi diambil, kita tak tahu bentuk darurat yang bagaimana. Hari ini kita boleh tengok banyak spekulasi. Sama ada dia nak ambil darurat disebabkan faktor COVID, atau ada yang mengatakan darurat politik, atau hanya darurat pentadbiran, macam-macam spekulasi. Tetapi kita kena tanya, sekiranya ingin mengambil darurat disebabkan faktor pandemik COVID, kita sebenarnya, saya dulu bekerja dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dari segi kita tahu pada hari ini kita dah mempunyai Akta 342 penyakit berjangkit tu. 1988 di mana dalam akta tu sendiri dah menyatakan sebarang wabak atau penyakit yang didapati di sesuatu tempat itu kita boleh sita dan kuarantin. Malah kita lihat bagaimana kerajaan kita melakukan PKP pada awal Mac dan sehingga Jun yang lalu atas disebabkan akta itu tadi. Jadi sekiranya kita nak mengambil satu lagi akta darurat disebabkan COVID ini, kita tak pasti kenapa. Ia tak dinafikan bahawa kita boleh tengok bahawa peningkatan kes baru-baru ni pun dah tinggi. In fact semalam pun dah 1,200. Tapi 800 hari-hari yang kita tengok tu 500 lebih, 800 lebih berlaku di Sabah. Sekiranya you nak ambil darurat di Sabah, itu ada logik dia. Tetapi ada terdapat negeri seperti Pahang, wilayah Persekutuan, Putrajaya dan kita lihat ada beberapa negeri yang tiada kes pun. Okey, kes COVID semalam. Jadi kenapa perlu kita darurat satu Malaysia? Jadi ini yang kita kena tanyakan, namun kita tak pasti apakah bentuk darurat yang nak diambil oleh Perdana Menteri ini. Adakah bagai kata-kata darurat politik ni umpama darurat pentadbiran sahaja. Bermakna parlimen tertangguh tetapi pentadbiran dijalankan seperti biasa. Ini saya percaya ia telah pun diperhalusi dan diteliti oleh menteri-menteri kita yang melalui mesyuarat kabinet khas itu dan seterusnya diangkat untuk diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya melalui proses mesyuarat raja-raja. Okay? Semua ni kita kena lihat. Darurat bentuk bagaimanakah yang diminta ataupun dicadang oleh Perdana Menteri kita. Oleh kerana itu, kita juga rakyat Malaysia sebut perkataan darurat pun takut kan maklum? Saya bagi contoh. Masa MCO dulu bukan darurat pun. Kita kata MCO begini. Tetapi apa yang berlaku? Ekonomi kita meruncing. Ada saya cakap sebentar tadi, bisnes ada yang tutup. Itu baru MCO, PKP sahaja. Bayangkan kalau kita sebut darurat, adakah pelabur akan lari macam yang Aiman kata tadi? Benda tu kita kena fikirkan. Dan lagi satu, implikasi darurat ini kepada sektor sosial, ekonomi, hubungan antarabangsa, hubungan dagangan antarabangsa, itu semua kerajaan kena fikir. Hari ini mungkin kita kata kerajaan belum explain sepenuhnya pada rakyat yang menyebabkan rakyat membuat sebarang spekulasi lah. Jadi sebab itu saya rasa apa pun kita menunggu keputusan Agong ataupun Agong menerangkan kepada kita apakah darurat politik yang dimaksudkan. Itu soalan pertama. Yang kedua, adakah tindakan darurat politik untuk wabak COVID ini menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional ini tenat? Sebenarnya semua sedia maklum. Kerajaan Perikatan Nasional ini mempunyai very slim majority. Hanya 2 sahaja.
Tapi Waimah apa pun tindakan gabungan ini, kita akan nampak mereka akan tetap diserang oleh parti-parti lawan. Ya. Oleh itu, saya tak bercakap sebagai Esko Puteri UMNO Malaysia sahaja ataupun ahli parti. Saya bercakap sebagai rakyat Malaysia. Kita nak sebaik-baiknya semua ketua-ketua parti dalam gabungan ini senantiasa memastikan gabungan ini kekal intact dan padu, fokuskan kepada agenda rakyat. Okey, walau bagaimanapun kita tahu kita kena bekerjasama dengan baik, kita ikhlas dalam gabungan. Semua itu menyebabkan gabungan ini akan menjadi kukuh. Tetapi kalau kita tidak ikhlas atau sebaliknya, itu hanya Allah saja yang tahu. Hari ini rakyat menilai dan memahati kita. Percaya yang ini sahaja. Sekiranya ketua-ketua politik dalam gabungan ini memastikan gabungan ini intact dan padu, Waimah satu kursi pun kita boleh bertahan. Betul tak? Betul. Kita kena fikir ke arah begitu. Itu sepatutnya. Terima kasih Dr. Mazliha. Tadi Dr. Mazliha ada sebut berkenaan dengan bercakap atas kapasiti rakyat. Betul Doktor, saya pun setuju Abang Noran. Kita nak satu jawapan ataupun satu justifikasi daripada Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri Malaysia, apakah faktor, apakah punca darurat ni dan apakah perancangan kerajaan dan sebagainya. Kalau benar darurat ni adalah disebabkan COVID-19, kita mungkin boleh mempertimbangkan benda itu. Tetapi kalau kata darurat ini adalah satu alat politik, saya percaya walaupun kita bersama Perikatan Nasional, kita sebagai rakyat Malaysia tidak boleh setuju dengan benda-benda yang menggunakan perlembagaan untuk kepentingan peribadi. Itu kita jelas. Berkenaan dengan akta yang sedia ada, mungkin akta yang sedia ada itu hanya untuk benda-benda kecil, tapi macam bajet 2021 tak boleh lepas tu kot, mungkin itu yang menyebabkan Tan Sri Muhyiddin mempertimbangkan darurat dan sebagainya. Apapun kita tunggu justifikasi Tan Sri Muhyiddin. Baiklah. Nampaknya semakin kita ke penghujung, semakin ramai yang bersama kita dalam siaran secara langsung daripada bangunan UMNO Alor-Star Kedah. Teruskan berkongsi. Kita ada lagi beberapa soalan yang kita akan tanya kepada para panel kita yang menjawab dengan sangat baik dan sangat jelas jawapan-jawapan mereka. Saya kembali kepada Abang Noran. Abang Noran, baru-baru ni Anwar Musa dan juga Taqiyuddin ada buat keluar satu statement, katanya MN akan didaftarkan sebagai sebuah parti politik. Tapi dalam masa yang sama, sebelum PRN Sabah, PAS telah pun bersatu dalam Perikatan Nasional. Jadi apakah rasional di sebalik pendaftaran Muafakat Nasional ni? Dan kalau kata PN sebuah parti, MN sebuah parti, logo apa kita nak pakai ni Abang Noran? Cerita sikit berkenaan benda ni. Okey. Sebelum saya jawab soalan tu, saya tengok daripada komen-komen tu, bila sebut tadi cerita pasal darurat tu, memang rakyat ni kadang dia takut sikit lah. Cuma saya rasa kita tak tahu keputusan Majlis Raja-Raja bersidang hari ini. Pertama sekali kepada rakyat ni yang mungkin dalam kegelisahan. Saya secara peribadi saya percaya yang di Pertuan Agong Majlis Raja-Raja Melayu, mereka juga insan-insan bijak yang punya pertimbangan yang terbaik demi rakyat. Dan kalaupun kita buat darurat pun, kalaupun ada, saya rasa dia bukan macam darurat perang, macam darurat yang 5 kali pernah berlaku sebelum ni. Darurat tahun 48, darurat tahun 64 konfrontasi Indonesia, darurat krisis Sarawak, 13 Mei, ini kan dia berbeza. Kalaupun ada darurat, mungkin semi darurat lah, yang kita tak sampai diserahkan keseluruhan kepada pihak tentera dan sebagainya. Jadi kalau ada rakyat yang risau tu, saya rasa tak risau sangat pun tak apa. Sebab percaya dan yakinlah bahawa yang di Pertuan Agong kita juga insan yang mempunyai pertimbangan yang terbaik. Saya yakin itu akan berlaku. Okey, berbalik kepada soalan Muafakat Nasional nak didaftarkan, tapi dalam masa yang sama rakan kita PAS mendaftar Perikatan Nasional di Sabah baru-baru ni. Satu perkara yang kena terima hakikat politik hari ini adalah politik yang dinamik. Kita tengok sejak tumbangnya BN, rakyat Malaysia mungkin ada yang tak sedar yang konflik kita berlaku hari ini, yang jadi maha kelang kabut ini tidak pernah berlaku di zaman BN memerintah. Masa BN UMNO perintah dulu tak berlaku macam ni.
kita tak nafikan ada kelemahan-kelemahan ketika BN memerintah. Tetapi masa BN perintah 60 tahun tak berlaku benda lagu ni. Kekalutan ini berlaku sejurus BN tewas hari itu. Dan kuasa pemerintahan diambil alih oleh kerajaan Pakatan Harapan. Dan sejak 9 hari Mei tahun 2018 itulah satu persatu krisis polemik politik dan ekonomi negara kita tidak stabil sehinggalah hari ini. Dan sejak itu juga berlaku polemik politik yang dinamik. Dinamik ni maknanya pada bila-bila masa ada kemungkinan berlaku perubahan. Sebab setiap parti ni biasalah. Walaupun sekarang kita dalam Perikatan Nasional, tetapi pendekatan parti itu berbeza. PAS walaupun mungkin membentuk satu permuafakatan, meterai piagam bersama dengan UMNO dalam muafakat nasional, PAS tetap ada pendekatan sendiri. PAS ada cara mereka sendiri. Kita tak boleh, walaupun UMNO ni bergabung dengan PAS, tapi PAS tak jadi UMNO, UMNO pun tak jadi PAS. Parti tetap ada haluan dan pendekatan sendiri. Sama juga dengan UMNO. Jadi itu biasa. Cumanya, saya nak tekankan di sini, Wak Ima apapun berlaku, saya minggu lepas ada di KL. Selama 3 hari berturut-turut, jawatan kuasa tertinggi muafakat nasional antara dan PAS dengan UMNO ini tetap berbincang seperti biasa. Cuma nak cerita detail strategi itu tak boleh lah. Kan? Tak boleh. Tetapi cuma nak bagi tahu kepada rakyat di luar sana bahawa muafakat nasional itu berjalan seperti biasa. Hubungan UMNO dengan PAS tetap baik. Even minggu lepas pun selama 3 hari berturut-turut di tingkat 36 PWTC itu sentiasa ada perbincangan di antara pemimpin-pemimpin tertinggi parti, kedua-dua parti. Jadi saya kira bab itu mungkinlah ini merupakan satu politik dinamik dengan pendekatan parti masing-masing. Dan bab PAS pergi berdaftar dengan Perikatan Nasional itu, ialah PAS mungkin juga mereka ada strategi mereka. Tetapi dalam masa yang sama, hubungan muafakat nasional antara PAS dengan UMNO itu semakin kukuh. Kan? Tidak ada permasalahan buat masa ini. Cuma ialah dalam politik itu realitinya kita tak dapat nafikan. Sebarang kemungkinan boleh berlaku. Dalam politik tidak ada kawan yang terus menjadi kawan, tidak ada musuh yang terus menjadi musuh. Itu realiti politik yang perlu diterima. Kita tak boleh memikirkan satu perancangan sehingga kita menafikan realiti politik. Kan? Mana kita pernah terfikir UMNO dengan PAS nak bercantum. Begitu juga kalau ini boleh berlaku kepada UMNO dengan PAS, begitu juga boleh berlaku kepada parti-parti lain. Jadi menuju ke PRU 15, apa yang UMNO harapkan daripada PAS dan PPBM adalah cinta yang tulus daripada hati, bukan cinta yang bersegi-segi. Kita sebenarnya ni Aiman, walaupun saya faham, kita semua faham dalam politik, mana-mana parti ini dia ada strategi dan perancangan dia sendiri untuk menaikkan parti dia, khususnya untuk kembali berkuasa. Tetapi dengan apa yang berlaku hari ini, semua pemimpin-pemimpin, khususnya pemimpin-pemimpin Melayu Islam, perlu faham bahawa kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan menguji kita. Dan jadi pemimpin ni kita kena ingat, kita bukan sekadar di dunia tak terlepas. Sebab itulah Nabi menyebut kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun. Hang jadi pemimpin, hang mati, tak ada bukan mati takat itu. Masuk kubur malaikat tanya, mas'ulun, kamu pasti ditanya ketika kamu menjadi pemimpin. Apa yang kamu buat? Hari ini krisis kita, tengoklah, kita ada darurat ekonomi sekarang, ekonomi kita masalah dengan kadar KDNK yang tak menentu. Kita ada darurat COVID-19 pula, kita ada darurat politik. Jadi untuk menyelesaikan masalah rakyat ini, kesemua pemimpin-pemimpin parti Melayu Islam perlu menurunkan ego masing-masing, menzahirkan keikhlasan demi tanggungjawab kita kepada umat dan rakyat. Sebab itu tak boleh you sampai 24 jam berpolitik ataupun atas dasar pertimbangan apapun you melihat kepentingan politik itu teratas. Tak boleh. Perlu dilihat kepentingan umat itu di atas. Kesian maklum kot kampung. Harga getah yang tak menentu, harga kelapa sawit tu sekarang ini dah elok sikit dah ni. Baru ni sawit pun China dah setuju import sampai 1.7 juta tan setahun. Yang kita ikhtiarkan. Jadi apabila kita nak dalam proses pemilihan ni, maka kepentingan rakyat itu perlu diletakkan di atas sekali. Sudah sampai masanya pemimpin-pemimpin Melayu Islam ini duduk PPBM ke, UMNO ke, PAS ke, you kena ada sincerity ketika ini dalam membela
rakyat dan menjalankan tanggungjawab you sebagai pemimpin parti politik. Saya suka ayat Abang Noran. Pemimpin Melayu Islam perlu tengok kepada kemaslahatan umat. Perlu ikhlas dalam berpolitik. Jadi kita pun nak orang-orang UMNO, orang-orang BN, kita hayati Perlembagaan UMNO perkara 3, menjaga Melayu, Islam dan Malaysia. Ya, apa yang Melayu dan Bumi Putera dalam perlembagaan kita pertahankan, dalam masa yang sama kita tidak pernah menafikan hak kaum-kaum lain. Yalah. Sebelum saya kembali balik untuk soalan terakhir kepada Abang Noran, soalan terakhir kepada Dr. Masliha, apakah dalam keadaan sekarang kita pun pening, saya pun pening, Maklong pun pening, apa yang Dr. Masliha harapkan daripada keadaan sekarang? Macam mana kita nak melihat untuk keadaan ini pulih semula? Apa harapan doktor? Sebenarnya kini rakyat Malaysia dah melalui beberapa fasa kerajaan. Ya. Okay. Kita boleh lihat bagaimana UMNO selama 60 tahun memerintah Malaysia dengan aman dan makmur. Tak dinafikan pernah satu ketika masa Malaysia memerintah ataupun kerajaan Barisan Nasional memerintah, kita mempunyai ekonomi Malaysia yang gemilang. Pengurusan kerajaan yang cekap dan efisien. Kemudian kita beralih ke fasa kerajaan Pakatan Harapan. Yang ramai rata-rata anak-anak muda mengatakan kita nak something new, nak yang baru. Tetapi hakikatnya pada 22 bulan itu, negara menjadi kucak-kacir dan pergolakan politik yang tahap maksima berlaku. Hari ini, berbanding kepada selepas kerajaan Pakatan Harapan, kita beralih kepada kerajaan Perikatan Nasional. Dengan wabak pandemik COVID yang sangat tidak menentu, dengan kemaslahatan rakyat semua yang berlaku, tetapi ada agenda-agenda yang baik tetap diteruskan oleh kerajaan Perikatan Nasional. Itu tidak dinafikan, bantuan prihatin dan sebagainya. Tetapi masalah kemelut politik tetap juga berlaku. Dan mari kita tengok kenapa dia sampai ke hingga hari ini masih menjadi tidak stabil. Okey, jadi bagaimanakah kita nak kembalikan kestabilan itu seperti yang Aiman tanya. Sesungguhnya UMNO bersama PAS dalam Muafakat Nasional, kita konsisten. Sejak daripada Februari yang lalu, kita nak kembalikan mandat kepada rakyat. Akan tetapi atas kebijaksanaan dan nasihat yang di-Pertuan Agong ambil kira krisis COVID pada ketika itu, ahli-ahli parlimen kita yang bijaksana itu bersepakat untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional seperti apa yang berlaku pada hari ini. Tetapi kita boleh lihat pergolakan politik masih juga berlaku. Oleh itu saya percaya untuk mengembalikan ataupun menstabilkan politik di Malaysia ini hanya dengan PRU sahaja yang boleh menyelamatkan politik dan stabilkan semula Malaysia. Itu fakta. Namun bukan lakukan pada saat ini, tetapi suatu masa yang sesuai selepas COVID sedikit reda dengan SOP yang lebih ketat berbanding pada PRK atau PRN yang lalulah. Jadi nasihat saya, harapan saya terutama kepada parti kita, bersatulah kita semua kerana perpecahan ni akan melemahkan kita. Jika ada pergeseran pun, kita bincanglah elok-elok sebagai satu keluarga. Cari sebenarnya titik persamaan tu. Okey? Kerana dan kepada ahli-ahli semua, ahli parti kita tak kira Wak Imah apa parti pun, kita sebenarnya perlu setialah pada parti. Kerana pengkhianatan tu amat memedihkan dan akan menimbulkan ketidakstabilan dan menjuruskan pada kehancuran. Seperti apa yang dah kita lihat sehingga hari ini juga. Jadi, kita berbalik kepada asas perjuangan parti seperti yang Mak Long kata tadi. Kita berjuang demi agama, bangsa dan negara. Jadi, kalau bukan kita, siapa lagi sebenarnya? Yes, pemimpin perlu turunkan ego, meletakkan masalah rakyat yang utama, berjuang seikhlas yang mungkin. Okey, sebelum saya mengakhiri, itulah harapan saya. Saya ingin memetik satu pepatah by C.S. Lewis yang mengatakan, sikit cakap orang putih lah no. Tak apa, kami boleh faham. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Bermakna dalam bahasa Melayunya, apa yang dah berlaku kita tak boleh berubah.
Okey, tetapi hari ini kita boleh mencorak apa yang di hadapan. Ini semua terletak pada pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. So berdamailah. Itu harapan kita. Harapan saya lah. Saya percaya harapan rakyat Malaysia pun nak tengok Malaysia damai semula. Itulah. Sekian, terima kasih. Bila Dr. Masliha sebut pasal pepatah orang putih tu, ada perkataan change tu, saya pun teringat kepada satu pepatah ataupun kata-kata Mahatma Gandhi. Be the change you wish to see in this world. Kita minta sangat-sangat pemimpin daripada segenap parti politik, tak kira lah UMNO, Bersatu, PAS dan sebagainya. Be the change you wish to see in this world. Nak kestabilan politik? Initiate. Mulakan. Buat tindakan-tindakan yang ke arah akan mendatangkan kestabilan politik. Terima kasih Dr. Masliha. Soalan terakhir kepada maklum kita, Abang Noran. Baik. Nak balik pergi Kuala Lumpur kah? Ya, kami balik Kuala Lumpur. Balik Kuala Lumpur. Dua-dua balik Kuala Lumpur. Baik, terima kasih banyak-banyak. Abang Noran, sebagai orang parti, apa kami ahli ni patut buat dalam keadaan lah ni COVID mencecah ke nombor yang paling tinggi di Malaysia, dalam keadaan SAT nak tarik sokongan lah ni kencatan politik dah, lepas ni ada darurat. Apa kami ahli parti dan juga rakyat yang perlu buat dalam keadaan sekarang? Silakan. Ahli UMNO pada PIU yang ke-14 selepas BN tumbang. Ada juga ahli UMNO yang lari keluar daripada UMNO. Dan ahli-ahli yang keluar daripada UMNO ni, satu iktibar yang boleh diambil ialah kita dah tengok dah akibat kita tidak setia kepada parti apa yang berlaku. Bukan saja kepada parti kita, kepada negara, impact dia. Akibat kita tidak ada kesetiaan, kita bahasa yang agak kasar ni pengkhianat lah. Kan? Bila kita memilih jalan itu dan kita tengok apa yang berlaku sampai hari ini, konflik politik, akibat tidak ada rasa istiqamah, tidak ada berjuang, jiwa sebagai seorang pejuang tu. Kita duduk dalam parti, kalau kita ikhlas berjuang, di saat kita macam mana keadaan sekalipun, kita tetap akan setia. Menang, kalah, susah dan senang. Jadi kita dah ambil iktibar dah. Kita dah tengok apa berlaku. So untuk ahli parti pada kali ini menjelang PIU 15, kita jangan buat kesilapan dua kali. Al-muslimu la yadkhulu jahra dhabbin marratain. Nabi kata orang Islam jangan buat silap dua kali. Jangan masuk perangkap lubang biawak tu dua kali. Hadis tu, syarah al-hadis. Jadi kita tengok, kita dah ada iktibar dah. So kali ini PIU 15, saya tengok majoriti besar orang atas pagar sudah bersedia untuk mencari parti yang betul-betul boleh memimpin. Mereka sudah ada penilaian. Mereka sudah ada buat comparison ni. Dulu BN perintah, PH perintah, PN perintah, semua sudah ada. Cuma dan memudahkan mereka untuk membuat keputusan. Jadi PH dah tentu orang tolak. Saya tengok majoriti dah tolak PH, apalagi DAP secara total. Majoriti besar umat Islam, orang Melayu, bukan saja umat Islam. Yang India hak tolak DAP pun banyak dah. Jadi maknanya dalam keadaan tu, ahli parti persiapkanlah jentera dengan baik, jaga parti dengan elok, jaga cawangan dengan elok di peringkat cawangan, di peringkat bahagian dan juga di peringkat federal. Kita jaga elok, kita semaikan, suburkan muafakat nasional. Saya besar harapan saya. Saya sangat-sangat berharap pemimpin-pemimpin PAS dan UMNO ini istiqamah. Kita dah meterai piagam perjanjian 14-9 tu dengan linangan air mata pada hari itu. Saya tengok, saya tak dapat gambarkan perasaan betapa seronoknya umat Islam pada hari itu apabila berlaku penggabungan dan perpaduan tu. Jadi kita istiqamah yang tu. Didik jiwa kita supaya kekal tu sampai PIU 15 nanti. Lepas tu yang saya harap sangat lagi pula, selain daripada muafakat nasional ini kekal, bukan saja muafakat nasional, kalau boleh pimpin parti-parti Melayu yang lain pun, demi kesejahteraan rakyat. Bukan saja orang Melayu Islam, kita nak jaga juga India, nak jaga juga Cina, seluruh rakyat perlu diberi keadilan yang sewajarnya. Jadi harapan saya supaya taat, ingat, sami'na wa ata'na. Dulu Nabi Muhammad ni memudahkan baginda menyebarkan Islam kerana baginda mempunyai pengikut taat setia. Walaupun peristiwa Isra Mi'raj contohnya saya bagi kan, pelik. Naik ke langit satu malam je, sampai langit 1, 2, 3 sampai 7. Sidratul Muntaha, Mustawa sampai Aras. Nabi nak habaq kat Sayyidina Abu Bakar pun Nabi tergagak-gagak. Abu Bakar, aku semalam Jibril bawa naik sampai langit ke-7, ambil wahyu solat 5 waktu. Bila pi waktu malam, balik bila Abu Bakar kata, balik ni baru sampai ni. Kalau setengah orang lain lah, dia kata hang ni Muhammad hang waya ke apa?
Tapi pengikut Nabi yang memudahkan Nabi Muhammad ni, sami'na wa ata'na. Kamu pemimpin di kalangan kami Muhammad, kami dengar dan kami taat. Begitu juga ahli parti. Kita ada hierarki kepimpinan, kita ada presiden, timbalan presiden, kita follow yang tu. Susun galur hierarki kepimpinan. Semua akan jadi mudah. Jadi kalau tadi ni Dr. tamatkan dengan pepatah Inggeris, kepada pemimpin-pemimpin Melayu Islam khususnya di Malaysia, saya nak bagi pepatah Hindi kat mereka, pepatah Hindustan. Menarik ni. Pepatah Hindustan selalu saya sebut dalam ceramah saya. Ada menyebut Hardil, Jopiat, Kariga, Bogana, Gaiga, Divana Sek, Karome, Sharmana, Gaiga. Macam pernah dengar kat mana? Jangan terlalu kemaruk bila hati. Tapi dalam skop tu dia cerita hang jangan kemaruk sangat. Macam orang gila kat bujang kan. Tak boleh tengok bujang tu, boleh tengok rumah jadi dah. Bila kemaruk sangat, risiko dia apa? Divana Sek, Karome. Kamu akan menjadi gila. Sebab tu kita ada contoh pemimpin Malaysia. Dia kemaruk nak jadi PM sampai nak wayar dah. Kita tak mau pemimpin lain jadi macam tu. Jadi saya kira itu saja harapan saya. Kita istiqamah, kita ikut susul garut, insya-Allah segala kemuliaan akan dapat ditangani dengan baik. Yang tengok bujang, tengok rumah pun tak apa, tu pengalaman sendiri ke ataupun Saya penerangan pepatah? Pernah tengok depan mata. Oranglah jiran saya. Jiran. Saya, Hebat jiran Abang Noran. Baik, terima kasih Abang Noran. Yang penting apa yang Abang Noran kata, pemimpin-pemimpin tolong UMNO ke tak UMNO ke, tolonglah istiqamah untuk perpaduan. Tuan-tuan, puan-puan, dengan soalan kepada Abang Noran sebentar tadi, maka berakhirlah sesi kita pada pagi ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang melihat secara langsung ini di laman Facebook Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Kita terima kasih kepada YB Datuk Suraya sebagai pengurus takbir penerangan UMNO Negeri Kedah. Kita terima kasih juga kepada Tok Seri Jamil Khair Baharom, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, atas peluang dan kesempatan ini. Saya mewakili kedua-dua panel mengucapkan terima kasih kerana menjemput kami bagi edisi 25 hari bulan 10 2020, dan saya mengakhiri sesi ini dengan mengatakan semoga perpisahan kita di hari ini diakhiri dengan pertemuan di hari esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.